sambung balik untuk pembangunan seterusnya, teknologi penanaman. Okey. Kawasan dah siap sedia dah, kolam, pagar semua dah siap, rumah pekerja dah siap. Okey, seterusnya lining. Lining itu membaris pokok, pembinaan busur, pemasangan sistem pengairan, okey, persediaan benih, penyediaan lubang penanaman, penanaman dan seterusnya pemasangan naungan. Okey. C. Okey, di sini cahaya. Pokok durian memerlukan cahaya yang optimum. Antara faktor yang mempengaruhi adalah jarak tanaman, kepadatan tanaman, arah tanaman dan cantasan. Okey. Impak cahaya pada nilai pokok. Okey, yang ni tanam pokok dua-dua pokok besar, lepas tu dicantum semula dan apabila terdapat naungan, pokok pun berpotensi untuk hilang separuh daripada zon dia akibat lindungan atau perebutan cahaya lah. Okey. Lining, membaris pokok. Sistem tanaman, perancangan asas, jarak ideal, peralatan asas dan tenaga kepakaran. Saya akan ulas satu persatu. Okey, ini kelebihan Malaysia. Mungkin dah lama kita tak naik kapal terbang benda semua, tapi tiap kali berlepas daripada KLIA, okey, atau nak landing benda semua, kita boleh tengok kehebatan Malaysia. Garisan lining kelapa sawit dia sangat cantik. Ataupun kalau kita naik kereta ke apa ke, nampak tepi jalan, nampak lurus je. Okey. Konsep asas. Okey, untuk konsep asas lining ni, pertama untuk memastikan satu pokok kita ada dalam keadaan rupa bentuk yang teratur, mendapat keseragaman jarak untuk pencahayaan dan pengurusan akan datang. Yang ni saya suka kongsikan gambar yang di tepi sekali ni, gambar Shaolin punya ni Kung Fu latihan diorang, kita boleh tengok beribu orang tapi dapat duduk dalam keadaan yang berbaris. Dan seterusnya gambar tengah ni di Parlimen Jepun, untuk susun cawan pun, protokol untuk lining pun perlu dititik beratkan. So untuk durian, okey, ini sawit. Sawit dalam 30 ke 40 tahun. Okey, untuk durian pun pelaburan kita kalau boleh pokok kita lebih daripada 30 ke 50 tahun. Sebab durian ni pokok hutan, dengan penjagaan yang betul, ia mampu hidup dengan lebih lama. Dan sejauh mana lining ini memberi impak pada pelaburan tuan-tuan, ia melibatkan doa juga. Bayangkan kebun tuan-tuan ada lining yang lurus, kebun di tepi jalan, tiap kali orang lalu, tiap kali itulah orang doakan atau orang maki lah, lembul juga. Kebun apa tanam macam ni, tak ada garis yang lurus, siapa yang lining, memang kena sumpah. Ia melibatkan doa juga, lama-lama hancur juga kebun kita. Lagi satu, ia melibatkan untuk penanaman kita supaya dapat menerima cahaya yang optimum. Okey. Untuk lining boleh menggunakan penanda yang jelas, pita ukur, walkie-talkie, loading spike. Loading spike ni bagi kawasan tanah yang keras, contoh kita punya lining jatuh pada jalan yang keras, okey. Kita cocok baru kita masukkan, dan tali asas juga. Okey, untuk tenaga kerja kita memerlukan 3 ke 4 orang dan seorang sahaja ketua yang mempunyai mulut. Yang lain 3 orang tu senyap sahaja. Kalau 3 orang atau 4 orang dalam tim tu semua bercakap, last kali tak jadi lining. Okey. Bagaimana nak mula lining? Ini contoh daripada lot kita, dan jarak penanaman yang kita ambil adalah 30 kaki kali 30. Dan lining pertama, jarak pertama daripada sempadan kita adalah separuh daripada kanopi. Dan sebenarnya untuk pembangunan kawasan ni, tuan kebun dan jiran perlukan toleransi yang bagus. Jangan satu tuan kebun tanam betul-betul tepi sepadan. Ini banyak berlaku. Dan kebun tuan lain pula terpaksa anjak 30 kaki lagi. Dan jika dua-dua tuan kebun jeniskan kepala, dua-dua tanam dekat sepadan, last sekali satu baris pokok tidak dapat memberi hasil yang optimum. Dan pemilihan untuk arah melining adalah berpandukan kepada timur dan barat. Okey, contoh bagi satu lot ni,
Kita ambil daripada sempadan dengan sempadan sebagai ibu lining dia dan baru kita pecahkan satu baris per satu baris. Okey. Dan kesilapan atau amalan masih ada yang tanam di hampir dengan sempadan. Tolonglah bertoleransi sebab ini produk atau pelaburan premium. Gaya kerja pun kena premium juga. Okey. Contoh, ini kebun, mungkin dulu jalan tak ada kat sini tapi bila dah ada result jalan dibuat balik, separuh daripada pokok dia adalah hak milik orang awam. Okey, kalau kita lalu, kalau buah gugur daripada macam ni, ini hak orang awam. Macam tanam pokok tepi rumah, kalau dahan pokok jiran kita, dahan dia masuk dalam rumah kita, ada buah, itu boleh dimakan. Sebab ia dikategorikan sebagai mutasyabihat, hukum yang tidak jelas. Sebab dah masuk hak orang. Okey. Yang ini pun kena pasti sempadan dulu. Ini dah tanam, dah buat busut. Sekali nak pasang pagar, lewat pasang pagar, pagar di atas busut. Okey. Okey, melining dan membaris pokok. Okey, ini contoh kerja-kerja melining. Dan kos untuk melining, okey, anggaran kos dalam RM4 1 poin termasuk pancang. Dan pancang yang tuan-tuan perlukan mungkin kayu pancang buluh. Okey, dan pastikan untuk penanda ikat saja pakai plastik. Ada yang selesa dengan pakai cat pun boleh tapi kerja dia banyak. Kalau plastik ni baru satu bungkus 100 keping tak silap saya baru dalam RM1.30 lagi cepat. Boleh pakai plastik merah atau plastik putih yang jelas untuk panduan visual. Okey. Kalau rasa suka warna putih, nampak warna putih, boleh pakai plastik warna putih. Okey, plastik berwarna memudahkan pandangan visual. Okey. Dan tengah lining ada juga kawasan-kawasan yang bertakung air, kawasan paya, adakah perlu masuk tidak? Dan perlu masuk sebab ia penentu untuk infra lain. Okey, selalunya kalau kawasan macam ni orang tak nak masuk, tapi untuk lining kita memang kena masuk supaya dapat menentukan. Contoh kawasan ni rendah, bertakung air atau berpaya dan perlu buat parit kalau nak bangunkan kawasan tersebut. So kita kena liningkan supaya parit yang dibuat betul-betul tidak berada pada line penanaman. Okey, ini contoh. Contoh bagi kawasan dah siap lining, okey, parit dibuat pun di tengah. Kalau kita tak lining, kita main buat parit je, mungkin kita tak dapat reka bentuk yang seimbang atau keseragaman lah. Silap-silap buat parit betul-betul atas lining, ia akan merugikan poin penanaman kita. Okey, ini contoh. Ini contoh kerja-kerja selepas lining. Ini kawasan yang berair tadi, bila lining, lepas tu dah nampak lining tu baru kita buat parit. Parit betul-betul di tengah antara lining tersebut. Okey. Sistem penanaman. Okey, sistem 4 segi. 40 kali 40 antara amalan lama, 60-70 pokok kepadatan sehektar. Kalau 35 kali 35, 87 pokok dan sekarang komersial kita banyak pakai 30 kali 30 dengan 123 pokok. Okey, dan untuk kawasan teres, jarak antara pokok boleh ambil 27 kaki antara pokok atau 27 atau 29. Untuk di teres kita tidak galakkan buat jarak terlampau jauh yang melebihi daripada 30 kaki kerana kawasan teres berisiko untuk tiupan angin. Okey, kita nak tanam sedikit padat supaya untuk mengurangkan risiko pokok patah ataupun sekah akibat tiupan angin. Dan yang terbaik untuk sekarang adalah 30 kaki kali 30 dengan sistem penanaman secara 4 segi. Okey, ini contoh kebun ni dia mengikut jarak pokok lama, dia buat cantuman dewasa 40 kali 40 dan apabila angin kuat, risiko pokok patah berlaku.
Okey, ini boleh tengok pokok-pokok yang dah telah dicantum dalam berumur 2 tahun pun patah. Okey. Okey, yang ini untuk penanaman di kawasan teres. Saya huraikan balik di mana zon penanaman. Saya bagi penekanan semula bukannya nak cerita 2 kali, tapi banyak juga yang berlaku walaupun dah cerita tetap masih dengan pendirian yang sama. Okey. Okey, untuk lining di kawasan teres, kita buat di hujung teres dengan jarak antara bibir teres dalam 2 kaki. Okey, ini contoh coburn komersial. Lining dan busuk yang dibuat untuk penanaman semua di hujung teres untuk memudahkan pengurusan kerja akan datang dan memaksimumkan pertumbuhan reka bentuk dahan dan pokok, kanopi pokok. Okay. Okey, yang ini contoh penanaman di tengah, kawasan tengah teres. Boleh bayangkanlah apa yang akan berlaku dalam 5 tahun ke 10 tahun lagi. Okey, yang ini tanam di dalam. Okey, seterusnya. Okey, pembentukan kanopi seimbang, akses kerja senang, senang untuk mekanisasi. Kalau nak pakai lawnmower untuk tolak petang-petang pun amat mudah. Nilai tanah pun akan dipengaruhi juga dengan pertumbuhan pokok yang kanopinya seimbang. Okey. Yang ini tadi dah cerita. Okey. Ini contoh pokok yang dah dewasa yang hampir 20 tahun. Okey, tanam di belah zon dalam dan sebelah pula dah ada pokok getah baru. Separuh boleh kata dalam 40% daripada pokok tidak ada dahan untuk berbuah. Bayangkan kalau kita ada 10 pokok macam ni, berapa banyak hasil yang dapat yang akan jatuh. Okey, pembentukan kanopi seimbang, hasil hilang 30 ke 50% dan secara tak langsung nilai tanah kita pun akan jatuh juga. Okey. Ramai yang kata tanam hujung teres pokok tumbang, tapi sebenarnya punca pokok tumbang adalah disebabkan berlaku aliran air dan struktur tanah yang longgar akibat saliran air. Okey, yang ini kebun ini dah lebih daripada 25 tahun. Okey, dalam 20 ke 25 tahun dan untuk pekerja melakukan kerja amat mudah. Kalau nak kutip hasil pun boleh bawa motor roda 3 atau mini jeep lah. Okey. Kerja penyelenggaraan jadi lebih mudah, senang nak masuk kebun, senang nak tarik buat kerja. Okey. Akses mekanisasi. Okey, ini contoh Kalau petang-petang ke, kalau tuan kebun boleh santai-santai lah bersama isteri ke apa, mesin rumput. Okey, maknanya isteri di lorong bawah, suami di atas, dan kalau nak cepat mungkin tuan-tuan boleh pertimbangkan untuk poligami, mungkin boleh dapat jalan 4 mesin sekali lah. Okey. Okey, yang ini pula trend dia tanam dia buat teres dan ditanam di antara dada teres. Teres digunakan sebagai akses jalan. Okey. Maknanya dia naik atas kereta mungkin power spray atau peralatan seperti menyembur semua boleh dijalankan atas kereta lah. Okey, yang ini tanpa teres. Memang kerja dia sangat sukar dan pertumbuhan pokok pun akan terganggu. Kanopi tidak seimbang dan untuk kerja maintenance pun sedikit risiko untuk keselamatan pekerja pun amat tinggi. Okey, contoh ladang tanpa teres. Okey, yang ini nak mainkan video ni pun, okey, ini antara contoh video penyelenggaraan kebun di kawasan yang tak ada teres lah. Sedikit sukar dan risiko untuk keselamatan pekerja cedera atau jatuh amat tinggi lah. Okey.
Alright. Yang ini contoh kebun daripada bekas tanaman ladang getah. Dia ikut teres yang lama, mungkin dari segi bajet dia tak dapat penuhi, tapi apa yang dia buat di sini antara penekanan utama adalah kawalan anai-anai lah. Okey, seterusnya contoh corak ladang teres bagi kawasan cerun. Bagi kawasan bukit yang cerun terlampau tinggi, untuk kelebaran teres pun tak sampai dalam 8 ke 10 kaki, pun masih diusahakan di atas mau tak maulah, dan mampu juga berhasil, cuma pekerjaan dia dan kerja untuk maintenance dia sedikit sukar sedikit lah. Okey, ini contoh. Nak ke kanan pun serba salah, ke kiri pun serba salah. Tapi nak kata ia sebagai kelemahan masih dapat diatasi lah. Dia konsep dia mau atau tak mau. Okey, dan ini bagi kebun yang di atas kawasan bukit, teres pun tak boleh nak dibuat. Okey, pun masih ada orang tanam, usahakan juga penuhkan pokok dengan maksimum. Okey. Dan yang ini antara situasi kawasan kebun di atas bukit yang orang kata durian bukit sedikit mahal. Okey, nak tahu mahal tak mahal, ini antara rupa jalan kebun dia. Konkrit dalam 2 kaki saja lebar dan kerja amat mencabarlah. Okey. Seterusnya, mounding preparation bagi kawasan yang di bawah 10 darjah. Tinggi busut yang kita showkan adalah 1.5 dan lebar dalam 3 ke 6 meter. Okey, dan ramai yang kata tinggi dalam 5 kaki. Lepas dalam sebulan ke 2 bulan, busut akan mula susut. Okey. Okey, yang ini contoh kerja-kerja untuk membuat busut. Kita scrap tanah di sekeliling kawasan lining dengan kedalaman 1 ke 2 kaki. Okey, dikumpulkan pada kawasan poin pokok. Okey, ini contoh kerja-kerja lah. Okey, seterusnya gaul dengan organik dan pasir. Kenapa nak pasir? Okey, pasir sebenarnya membantu untuk menggemburkan struktur tanah. Ada juga yang buat busut, masalah pokok masih kuning sebab tanah, jenis tanah tak sama dan kadar pasir dalam tanah tu amat rendah. Okey. Okey, kompos dengan pasir ini bagi kawasan teres 1:1 atau 2 bergantung kepada tanah. Kalau boleh bilangan pasir, kalau boleh semakin banyak lagi bagus. Sebab kandungan pasir pada tanah yang telah digaul akan melancarkan lagi saliran air di kebun kita semua. Okey. Okey, gaul pasir dan kompos kalau boleh pakai mesin lah. Kalau tenaga manusia kadang dari segi masa sedikit lambat. Okey. Ini contoh busut yang telah siap dalam tempoh selepas 2 bulan macam tu lah. Kita boleh tengok rumput dah mula tumbuh. Okey. Kawasan tinggi perlu ke tidak busut? Ramai yang kata saliran tiada masalah saliran di atas air. Okey, kita pun boleh tengok dekat atas bukit pun masih ada air yang bertakung. Okey, dan bukit juga pun masih menerima hujan. Okey. Contoh ini bagi kawasan rata yang melebihi 10 darjah atau kawasan berbukit, tinggi busut dia adalah sekitar 1 meter dan lebar 2 meter. Okey, dia tak besar sama yang dengan rata tadi. Okey, ini contoh. Okey, ini lot penanaman di Institut Pertanian Kuala Lipis. Pokoknya hampir 1 tahun. Okey. Alright.
penekanan di sini walaupun di teres masih memerlukan juga busut sebab sistem saliran masih mempengaruhi juga walaupun di atas teres. Okey, seterusnya prospek pengairan. Busut dah siap, ready untuk pelan pemasangan paip, spesifikasi peralatan, kaedah pemasangan dan anggaran kos. Okey. Ini kerja-kerja untuk tarik paip. Kos untuk upah piping saja pun sangat mahal, melebihi pada RM1,000. Boleh cecah sampai RM1,500 bergantung kepada keadaan dan jenis paip lah. Okey. Yang ini contoh membuka piping untuk main pipe yang dalam lebar 2 inci. Ini kalau buat kerja ni pun nampak macam mudah lah, tapi memang boleh sembelit lah. Okey, kalau sebab video pun kalau dalam Zoom ni pun tak berapa laju lah. Tersangkut-sangkut. Okey, ini contoh kerja lah, tarik pipe. Okey. Ini pun perlu kerjasama lah. Kalau yang atas tak cukup fit, terlepas ke apa ke, memang dua orang ni dengan tukar rakam ni pun kena bedal sekali dengan pipe. Dan untuk kaedah tarik macam ni, okey, perlu pipe tak boleh terus dipasang, tapi perlu dijemur dalam 1 hari untuk memastikan dia dalam keadaan lurus. Okey. Okey, nak tarik pipe ni pun sedikit azab lah. Alright. Okey, yang ini teknik mudah. Kita buka daripada luar dan kita golekkan ikatan pipe ni secara lurus. Bonus untuk kerja ni, pipe terus lurus dan boleh dipasang pada hari tersebut. Okey. Lepas tu kalau dah luruskan benda semua, bolehlah pakai jig ke tarik untuk bantu lagi cepatkan lah. Sebab nak tarik satu gulung polypipe 2 inci dengan panjang 100 meter ni memerlukan tenaga yang banyak lah. Okey, yang ini teknik mudah. Bila dah buka, dah lurus, nak tarik ke atas, dia tarik menggunakan jig yang kecil lah. Okey, lagi cepat untuk urusan kerja. Okey. Seterusnya, dah siap pasang main pipe. Okey. Yang ini subline ya. Main pipe yang untuk kebun ni 90 mm, lepas tu masuk subline 2 inci 63 mm. Guna clamp shader 63 ke 32. Kalau boleh saya sarankan pakai clamp shader, lagi kemas dan lagi mudah kerja. Dan pipe untuk antara busut untuk pokok adalah 1 inci. Pipe 32 mm, terus kita letak pada atas busut. Okey, ini keadaan dia. Pipe 1 inci yang kita letak atas pokok tu, atas busut. Okey, dan yang sini kalau boleh tengok di dalam bulatan ni. Okey. Yang ini ada pipe yang terjojol di atas tanah lah. Dan disarankan kalau ada masa mungkin boleh buat secara berperingkat, kita gali dan tanamlah supaya lebih kemas dan memudahkan kerja akan datang. Kalau tak mesin rumput, lepas tu mesin pipe, ganti pipe. Okey, seterusnya memasang spray jet. Okey, kita panaskan paku. Okey, kita buat lubang dan kita cocok kita punya spray jet punya pipe. Okey, ini rupa spray jet lah. Okey. Dan kenapa nak pakai spray jet? Spray jet ni dia punya daya semburan dia, air yang keluar dia halus dan dia ada valve yang boleh dikawal. Kalau contoh kawasan bawah bukit, tekanan terlampau kuat atau bukit terlampau rendah, kita boleh kontrol pada valve di microjet tersebut. Okey, gam kawasan lubang yang ditebuk dan bercantum
untuk memastikan tak ada sebarang bocor lah dan nak kemaskan lagi. Okey. Yang ini selalu berlaku, serabut, sakit mata. Banyak paip-paip yang melengkor atas kebun, tengok pun tak selesa. Umpama macam dalam rumah kita, paip tak ditanam, ada paip besi lintas pada ruang tamu, sama juga macam kebun lah. Okay, kalau boleh, kalau ada masa, disarankan kita gali dan tanam supaya lebih kemas, paip lebih tahan dan risiko untuk rosak akibat contohnya seperti mesin rumput, patah ke pecah ke dapat direndahkan atau dielakkan. Okey. Okey, ni pun antara contohlah kerja-kerja tanam paip. Memang makan masa sikit lah. Dan kalau kebun dalam skala yang besar memang kena pakai bantuan machinery seperti JCB ataupun backhoe. Okey. Okey, ni contoh kebun yang besar. Memang kita tanam pun pakai JCB. Okey, tanam paip supaya kemas. Lepas tu kekemasan paip, mungkin boleh pasang besi 10Y. Kita buat U-shape dan kita pakukan pada tanah. Bukan apa, setiap kali menyiram, kadang-kadang berlaku gegaran pada paip. Okey, kalau bergegar makin lama, kawasan yang dicantumkan tu, kawasan yang diikat seperti dengan klem, lama-lama akan bergerak dan akan menyebabkan paip bocor juga. Okey. Okey, mist spray jet. Ini contoh semburan menggunakan mist spray jet. Yang ni dibancuh sekali dengan baja dan disiram sekali dengan air. Ini adalah sistem petigasi lah. Okay. Jenis sistem penyiraman kalau boleh debu halus, semakin mudah untuk pokok dapat serap ke tanah. Itu sebab Tuhan jadikan air hujan dalam bentuk rintik. Bayangkan air hujan jatuh dalam satu kuantiti yang besar, 10 tan, saya ingat bumi kita ni hancur lah. Okey, tumpuan, siraman zon penanaman, jimat dan lagi satu saingan kepada rumpai. Ada yang kebun pakai sprinkler, pokok kecil pun pakai sprinkler, sekali dengan rumput-rumput pun tumbuh dengan cemerlang. Okey, yang ini contoh spray jet. Boleh pakai mist. Ini pun kos tak banyak juga, baru berapa sen. Okey. Dan apabila pokok besar kita ganti sedikit demi sedikit selepas 1 tahun dengan mini sprinkler sebab radius kanopi atau akar pokok dah semakin membesar. Okey. Siap saja pasang paip. Okey, lakukan ujian siraman dahulu. Jangan terus tanam. Ada kebun yang terus tanam, lepas tu baru siap paip. Okey, dan dia akan merisikokan pokok untuk mati. Lakukan ujian siraman untuk cek keseragaman, lepas tu buat time study berapakah kadar air yang keluar untuk 1 liter, untuk 1 minit, untuk 5 minit dan 10 minit. Boleh tengok keseragaman tu, bila semua dah okey, baru kita bersedia untuk penanaman. Okey. Yang seterusnya, ini adalah aplikasi tanam secara sistem renjis. Okey. Yang ni ada satu soalan, berapakah kerap siraman? Nanti saya akan ulas selepas menanam nanti. Okey, yang ni pakai sprinkler. Memang pokok basah dengan keliling pun basah sebab tumpuan air sangat luas dalam radius 10 kaki. Mana dengan rumput dan yang lain pun dapat menumpang sekali lah. Okey, dan peringatan kepada semua pelabur, pastikan bekalan air dan sistem pengairan disediakan dahulu sebelum menanam. Jangan tanam dahulu baru pasang air. Jangan harapkan hujan sebab hujan tak dapat janji dengan kita bila waktu hujan. Okey, sebab ia akan lebih menjadi konsep kepada perjudian dan harapan. Okey, seterusnya kebun dah ready, piping dah siap, bersedia untuk penanaman durian. Mana nak tanam durian, kelai pun dah sampai tengah hari, belum bertanam-tanam lagi pokok kita. Okey, bahan cantuman kalau pokok nak ambil, ada 2 pilihan, siap bercantum atau pokok biji. Pokok biji ni pun jika ada pencantum atau ada kemahiran mencantum sendiri di ladang, itu adalah bonus lah.
Okey. Dan sumber anak benih pastikan sumber sah ketulinan. Kalau nak melabur dalam skala yang besar, pelabur pun kena tahu apa ciri-ciri pokok musangking ke, ciri D24 ke atau variety yang nak ditanam. Okey. Benih sihat dan bebas penyakit, minimum daun 8 ke 10 helai. Jangan beli yang 2-3 helai walaupun harganya murah sebab ia belum bersedia untuk dipindahkan ke ladang. Okey, kena pasti variety, dan jika tuan-tuan nampak pokok yang kuning macam ni, jangan ambil, jangan beli. Okey. Sebab ini adalah simptom akar pokok dah rosak akibat daripada struktur media yang tidak tepat dan pengurusan air yang tidak betul. Okey. Pemilihan benih yang sesuai. Boleh tengok pokok yang bermasalah bila kita siram air, air bertakung. Okey, ini adalah indikator bahawa struktur media dalam polybag tersebut tidak tepat dan tidak sesuai. Apabila pokok berubah warna kuning ni, ini adalah simptom akar dah rosak. Bila akar dah rosak, daya upaya pokok untuk mengambil nutrien atau menyerap nutrien amat rendah dan boleh menjejaskan atau boleh merisikokan pokok untuk mati. Okey, boleh nampak air dalam ni bertakung lama. Okey, kalau dapat macam ni, jangan pilih. Okey, seterusnya media yang tidak sesuai. Ambil daripada polybag, tengok dekat dalam polybag pun air bertakung. Pokok berwarna kuning. Okey, ini pun salah satu juga simptom yang sama, akar dah rosak akibat daripada struktur media yang tidak tepat, hanya menggunakan tanah saja atau kandungan organik atau pasir yang tidak cukup. Apabila bertakung air, akar reput, bagilah baja apa pun untuk pokok ambil sangat rendah ataupun tak boleh nak ambil. Ada makanan mahal pun tapi mulut sakit, tak ada makna juga. Okey, ini pengalaman saya. Kalau tuan tak suka, jangan marah. Lepas ni saya takkan beli dari nursery kalau pakai tanah liat kuning lagi. Sekali bedah tanah, liat campur batu. Hidup memang hidup, tapi masalah akar terbantut, akar tunjang bercabang atau belilik, boleh tukar medium tapi risiko pokok mati tu ada. Boleh tanam tapi kalau tiada yang pakar dalam baja dan saliran, pasti gaya. Okay. Ini contoh apa yang berlaku. Dan seterusnya, yang ni mana pokok yang mati, kita boleh tengoklah tanah dia memang keras, memang sepak pun dah nak macam batu-bata. Bagaimana pokok nak membesar, bagaimana akar pokok nak berkembang jika media yang digunakan tidak sesuai. Okey. Pemilihan benih tanaman. Okey, melalui pembiakan variety terpilih, kaedah cantum atau tunas, baji, cantuman di ladang, sumber yang sah. Tolong pastikan pembekal daripada nursery dia ada sijil sah benih yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian, sebab Jabatan Pertanian dia akan sahkan induk yang digunakan sebagai sumber sayon atau sumber cantuman, dan apabila pokok dah dicantum, Jabatan Pertanian akan datang lagi untuk sahkan mengikut bilangan kuantitinya sahaja, dan bila habis stok dia terpaksa renew lagi, sebab untuk memastikan kualiti apa yang dikeluarkan adalah sama atau tidak. Okey. Ini contoh anak pokok cantuman mengikut variety. Setiap pokok atau setiap variety mempunyai ciri-ciri tersendiri. Contohnya di 24 kita boleh tengok daun dia macam sampan ya. Okey, di 99 daun dia hampir bulat dan mempunyai tip daun di tepi tu berlekuk. Di 168 warna belakang daun warna perang keemasan, dan di 197 musangking daun tepi daun dia berombak dan bercangkuk. Okey. Dan jika tak ada, kalau contoh bila dapat benih, apa yang perlu dibuat, kita kena buat rawatan untuk rangsang tumbuhan akar bagi pokok betul-betul ready baru ditanam. Contohnya rawatan yang disyorkan sini adalah aplikasi nanokalsium dalam 3 ke 5 hari sekali dan gilirkan dengan P400 atau phosphoric acid untuk kawalan atau mencegah akar daripada rosak, dan baja foliar fast release 232 untuk merangsang pertumbuhan akar, pucuk, daun dan batang.
3-5 hari sekali. Dan buka naungan secara berperingkat. Yang ini bagi yang pekebun yang buat nursery atau ada mini nursery di kebun. Ini antara yang perlu dijalankan. Apabila pokok dah betul-betul ready, baru dipindahkan ke ladang. Okey, ini ujian pemilihan pokok, ujian akar. Kita boleh tengok pokok kita rendam, lepas tu kita pecahkan media dia, kita boleh tengok bagaimana rupa bentuk akar. Okey, ini daripada 3 nursery, 3 pengurusan yang berbeza, 3 media yang berbeza pada umur yang sama dan juga pada saiz polybag yang berbeza. Okey. Ya. Mana yang ni bila kita cuci balik, kita boleh tengok pokok yang di sebelah kiri saya ni. Okey, yang akar penuh ni antara yang terbaik. Okey, yang pokok yang tengah ni kita boleh tengok dia pakai polybag yang kecil. Dan pokok yang paling tepi ni boleh tengok terdapat warna-warna hitam pada dia punya akar, itu menunjukkan ada simptom akar dah mula nak rosak. Okey, benih yang tak sihat, warna kuning macam ni, jangan pilih, jangan tanam. Okey, kadang saiz polybag, lepas tu akar dia boleh nampak warna hitam, dah mula mereput dan rosak. Okey, yang ini satu pokok ada yang suka tanam, satu pokok ada 2 sayon yang telah mata tunas yang telah dicantum. Maknanya kalau untuk ornamental atau untuk suka-suka tak ada masalah. Tapi kalau untuk komersial dia akan memberi beban kepada pokok nanti. Risiko patah dan penjagaan. Tapi kalau untuk ornamental, untuk suka-suka depan rumah, boleh, tiada masalah. Okey. Kadang pokok dah tinggi dalam 3 ke 4 kaki. Kita boleh tengok polybag dia pun baru 1 kaki. Bagaimana akar nak menampung. Okey, dan bila ditanam, pergerakan pokok terlampau lambat sebab akar memakan masa untuk pulih dan dalam tempoh pemulihan, risiko untuk pokok mati pun amat tinggi. Okey, yang ini pun salah satu juga apa yang berlaku. Kalau boleh, minimumkan loading dan unloading. Jika tuan-tuan mampu nak tanam, contoh hari Sabtu, hari cuti hari ini nak tanam, mampu 30 pokok, ambil daripada nursery 30 pokok, terus bawa ke ladang. Dan pastikan pokok yang diambil betul-betul sihat dan ikut spesifikasi tuan-tuan lah. Okey. Jangan beli daripada nursery, beli minggu ni, bawa balik rumah, minggu depan baru letak kat rumah, lepas tu minggu depan bawa pula ke kebun, turun naik, dah sekali sampai kat kebun, pokok pun dah lembik. Kurangkan risiko. Kalau boleh, nak tanam 30 pokok ini hari, ambil daripada nursery, sampai ke kebun, settlekan tanam, besok nak tambah lagi, pergi balik nursery. Sebab kadang-kadang ada yang pokok tuan kebun tak mampu nak tanam, tinggal dalam kebun, sampai kebun minggu depan pokok dah mati. Silap-silap orang curi pun boleh jadi. Okey, media asas yang betul penentu tumbuh sarang pokok. Okey. Yang ini daripada media yang betul dibancur. Kita boleh tengok macam mana dia punya kepadatan akar dan perkembangan akar. Okey. Sistem campuran dan kombinasi variety durian. Menanam 3 ke 5 variety secara campuran, tujuan adalah sebagai kombinasi pendebungaan, memanjangkan tempoh pengeluaran buah. Bukan apa, kalau contoh tanam banyak variety, ada buah yang keluar awal, ada yang buah keluar pertengahan dan ada buah yang lewat keluar. Okey. Dan ada juga antara amalan kebun sekarang, terus tanam secara satu variety saja. Satu kebun tanam musangking saja pun masih boleh berbuah dan masih boleh keluar buah di luar musim. Okey. 3 kategori untuk penanaman. Okey, variety utama 50 ke 60%, contoh nak tanam musangking, variety kedua subsidiary dalam 20 ke 30% untuk pendebungaan atau pasaran juga. Contoh variety yang disyorkan D200 dan juga D99, sebab D200 dan D99 ni kelebihan dia bunga dia banyak, bunga dia lebat, berbunga banyak dan berbuah lebat. Okey, lepas tu variety lain-lain atau variety tempatan yang lain, nak tanam IOI ke, nak tanam durian lain ke, tak ada masalah. Okey. Sistem campuran dan kombinasi variety durian. Okey, menanam 2 ke 5 variety satu ladang. Okey. Ini sistem rawak.
sistem rawak ni, okey, maknanya satu baris ni kita tanam 2 pokok musangking, lepas tu 2 pokok oci, semua kita selangkan, tetapi dia punya keadaan pokok dan kawasan akan jadi tidak teratur. Dia akan jadi pokok rojak lah. Okey. Sebab pertama sekali campuran variety, lepas tu setiap variety mempunyai rupa bentuk daun dan kanopi yang berbeza. Okey, maknanya kita tak akan nampak keseragaman pokok. Lepas tu tempoh luruh buah pun tak sama. Kalau contohlah variety yang warna putih ni dia nombor 9 keluar dulu. Okey. Variety yang warna kuning ni musangking. Pemungut hasil akan pusing juga satu lot ni. Walaupun pokok tu dah habis musim ataupun belum gugur. Alright. Yang di-showkan di sini adalah sistem campuran mengikut blok. Variety utama kita bahagikan satu blok, variety kedua subsidiary dan variety lain-lain satu blok. Supaya lebih terancang, kebun pun lebih cantik dan memudahkan pengurusan. Dan bagi kawasan yang berbukit, contoh penanaman di 200 kita galakkan ditanam di kawasan bawah, musangking di tengah dan di 24 di kawasan puncak. Okey. Ini contoh di 24 tempoh luruh dia 100 ke 115 hari, di 99 90 ke 105 hari, di 197 95 ke 105 hari, di 200 90 ke 105 hari. Semua berbeza. Kalau kita tanam secara rawak, dia akan sedikit menyukarkan kerja lah. Kita terpaksa lalu pokok yang belum gugur atau lalu juga pokok yang dah gugur dan tak ada buah. Okey. Alright. Prosedur penanaman. Okey, dah nak sampai 12.30 baru nak cerita pasal tanam. Okey, melubang gemburkan pembajaan lubang. Okey, tak wajib bagi yang sudah buat ketika penyediaan busuk. Nanti saya akan hurai penanaman dan pemasangan naungan. Okey. Yang ini bagi keadaan lubang, ini asas adalah kompos organik 5 ke 10%, kapur kalsium karbonat dalam 0.5 kilo, baja batuan fosfat dalam 0.5 kilo, digaulkan dengan tanah yang digali dan dibiarkan 5 ke 7 hari sebelum bertanam. Okey, ini contoh. Dah gali lubang, tabur kapur setengah kilo. Organik 10 kilo. Lepas tu batuan fosfat, CRP ke, ERP ke, GRP ke, setengah kilo. Digaulkan dan dibiar dalam seminggu. Okey. Dan selepas seminggu kalau contoh tuan-tuan pakai kompos organik yang bermikrob, tuan-tuan boleh nampak kehadiran mycelium lah. Dia yang macam putih-putih macam dekat tempe tu. Itu antara tindak balas bakteria lah. Tindak balas mikrob. Okey. Seterusnya, kaedah penanaman. Dah selepas seminggu macam tu, gaulkan balik. Masukkan tanah yang dah gaul ke dalam lubang, jangan tanam terlampau dalam, mungkin 1/4 atau 1/3 saja. Okey, buka polybag. Pancang dahulu sebelum mengambus. Okey, dan kambus secara cermat. Okey. Jangan dah tanam baru pancang sebab risiko untuk menyocok media pada dalam tanah tu, media yang dalam polybag tu akan merosakkan akar dan risiko untuk pokok cedera dan mati amat tinggi. Okey, lepas tu kambus secara cermat, perlahan dan padat. Okey. Yang di sini kaedah pembukaan untuk polybag ni adalah tidak betul. Okey. Kaedah dia, bahagian bawah polybag. Jangan potong terus bawa ke bawah sebab
kita khawatiri takut media pada polybag tu pecah dan akan merosakkan tanah. Okey. Okey, yang ini pun kita tak nak, kita akan cepatkanlah. Okey, pertama sekali, tanah yang telah digaul semua tu, ni selepas seminggu Okey, kita potong polybag bahagian bawah. Okey, buka dengan cermat. Okey, letak polybag. Okey, potong bahagian tepi polybag. Okey. Okey, cocok kayu pancang, siap-siap sebelum lubang digali. Okey, masukkan tanah dengan cermat dan padatlah. Jangan tanam pokok dalam lubang Jangan gali lubang terlampau dalam sebab dia akan menjadi berpotensi untuk menjadi sebagai takungan air. Okey, dipadatkan. Okey. Kita ikat pokok yang kita dah tanam tu. Okey, lepas tu teruskan upacara menghalau hantu Okey, polybag yang dah kosong tu kita letak tepi, kita tindikan atau sangkut pada kayu pancang pokok tersebut. Ini dinamakan upacara menghalau hantu atau membuang unsur-unsur negatif di dalam ladang. Okey Okey, ini adalah kaedah sebenarnya, kaedah untuk penyeliaan untuk memastikan pekerja kita tidak menanam dengan polybag sekali. Okey. Banyak pokok mati bila cek balik pekerja kontrak yang tanam dengan polybag sekali. Itu tuan kebun, kalau nak bagi kontrak tolong pastikan benda-benda macam ni jika tak ada kesempatan ke kebun. Contohnya bila dah tanam 100 pokok, minta pulang balik polybag ke rumah ataupun kumpulkan pada pangkal untuk pastikan tak tanam dengan polybag. Okey, kalau kena 5-6 pokok pun, satu pokok RM30 pun dah habis dalam RM150 ke RM200. Macam mana nak mengandung kalau pakai kondom? Sama juga dengan pokok ni. Okey. Yang ni lah, membuang aura negatif di ladang. Sangkut je polybag atas ni. Untuk memastikan tak tanam dengan polybag sekali. Dan tindakan selepas menanam, minggu pertama 1 ke 2 hari siraman, lepas tu siraman dinaikkan 2 ke 3 hari sekali dalam peringkat minggu pertama. Lepas tu dalam minggu pertama tu buat pula dalam 2 hari sekali. Jika pokok masih tak layu, teruskan 3 hari sekali. Pokok durian jangan siram hari-hari. Dia memerlukan kering dan basah yang berbeza. Sebab selepas saja penyiraman, air akan turun. Okey. Bila keadaan kering, oksigen pun akan masuk, membantu lagi untuk akar bernafas. Dan jika kita siram hari-hari,
pokok dikuatiri akar pokok akan terendam dan akan menjadi kuning. Contohnya tanam pokok durian di depan rumah. Pagi nak kerja siram. Okey, boleh dengar. Pagi nak kerja siram, balik kerja pun siram. Lepas tu hari Sabtu Ahad basuh kereta pun pokok mandi juga, pokok kuning. Tanam pokok 3 tahun baru naik 2 ke 3 kaki. Okey, itu contoh yang banyak berlaku. Dan untuk di kebun, tolong pastikan kadar siraman 3 hari sekali. Dan jika 3 hari sekali, pokok masih layu, mungkin cuaca terlampau panas, mungkin boleh dikerapkan kepada 2 hari dan tengok balik. Jika dalam 2 hari masih segar, dipusing balik kepada 3 hari. Sebab pengurusan air ni adalah subjektif. Okey, kadang hujan lebat. Okey, kadang hujan pun main peranan. Okey, sebab bagi pekerja kadang hujan walaupun 5 minit pun tetap hujan. Dan kadang-kadang malam tadi hujan, kita nak siram pun serba salah. Dan bagaimana nak pastikan, kalau contoh malam tadi hujan, tolong gali balik dekat pangkal pokok, tengok berapakah kedalaman tanah yang basah. Kadang-kadang bila hujan pun tak sampai setengah inci. Okey. Jangan siram hari-hari. Okey. Okey, seterusnya. Dah siap bertanam, apakah tindakan yang perlu dibuat? Kita perlu memasangkan naungan L-shape, iaitu net hitam 70% pencahayaan. Okey, tutup bahagian atas dan tepi menghala ke barat atau menghala ke kiblat. Okey, ini adalah aktiviti untuk pengerasan sebab kadang-kadang pokok daripada nursery, pokok yang muda, nursery pula bertutup pakai net, pokok memerlukan pengerasan berperingkat. Okey. Yang ini frame untuk L-shape 1 meter kali 1 meter dan seterusnya. Bagaimana menentukan arah barat? Untuk menentukan arah barat, kalau boleh pakai phone tuan-tuan, buka kompas dalam phone tuan-tuan, tengok arah barat, iaitu arah matahari jatuh. Sebab kalau pakai matahari pada waktu pagi, arah barat dia lain. Bila petang, arah barat dia lain sebab bumi kita berbentuk bulat. Okey. Okey, untuk bagi kerja pengerasan ni, untuk pemasangan shelter, tuan-tuan ada 2 pilihan. Boleh dibuat sebelum bertanam ataupun selepas tanam terus buat, bergantung kepada aturan kerja dan persediaan pekerja tuan-tuan. Okey, kerja macam yang asas, tinggi dalam kalau boleh 5 kaki lebih kurang, 4 kaki ke 5 kaki. Dah siap pasang dalam lebar 1 meter ke 1 meter. Pasang pula kayu sokongan atas sebagai atap. Kalau tak pasang pun tak apa, tapi risiko dia net yang dipasang pada atas tu mudah berendut. Okey. Lepas tu kerja memasang net hitam 70% pencahayaan. Dia ada 2 pilihan, kalau nak buat dulu baru tanam atau tanam terus buat. Bergantung kepada masa dan tenaga kerja tuan-tuan semua. Okey. Ini antara contoh kerja pasang net hitam. Boleh pakai stapler atau boleh ikat. Okey. Okey, seterusnya tanaman selingan. Dah siap tanam tu, ada kebun, kadang kita faham kebun tradisi, kebun kecil. Nak juga untuk tambah pendapatan seperti tanaman pisang, labu, sayur pun boleh. Okey, dengan syarat kena ada toleransi dan target yang sendiri. Nanti saya akan urai apa itu toleransi lah. Okey, ini contoh bagi penanaman untuk pisang sebagai tanaman selingan. Jarak kalau kita buat tanam pisang secara tunggal atau monokrap, tanam pisang dalam 8 kaki kali 8 kaki. Tapi untuk selingan ni kita tanam 10 kaki kali 10 dan kita tanam 1 poin tanaman 2 pokok dengan jarak 2 kaki. Maknanya kepadatan pokok kita boleh dapat 2 kali ganda. Dan syarat dia apabila pokok ni besar,
hanya 3 generasi sahaja. Generasi pertama, generasi kedua berbuah, ketiga dan yang keempat kita terpaksa musnahkan atau jual anak, gali dan bunuh pokok tersebut untuk memberi kelangsungan pokok kepada pokok durian. Kalau tak kan yang banyak berlaku bila dah tanam pisang, bila pokok durian dah besar, duit pisang pun dah dapat, dia dah jadi kelabu mata. Sedar tak sedar batang pokok durian dia dah jadi joran pancing, menegak, dahan kurang. Okey, ini contoh. Baris pertama, baris kedua, semua kita tanam double dan double lah. Okey. Mana kita dapat tanam secara padat. Okey. Dan pastikan sumber pisang yang tuan-tuan ambil daripada sumber yang sah dan bebas daripada penyakit. Jangan ambil yang daripada kebun yang was-was atau kita khawatiri ada bawaan penyakit seperti kulat dan bakteria. Okey, ni contoh. Selepas beberapa bulan, ini tanam secara berganda. Okey. Durian dan pisang. Okey, yang ini pun antara banyak berlaku bila pisang dah besar, durian pun hampir tertewas. Tolong kekalkan dengan matlamat utama sebanyak 3 generasi sahaja. Dan kalau contoh pisang tu masih belum menaung pokok durian sepenuhnya, masih boleh dikekalkan dan ia adalah sangat subjektif lah. Okey, boleh selain durian boleh tanam labu. Labu pun boleh, tapi tolong dapatkan jadual labu yang betul lah. Sebelum kita PKP benda semua ni, kalau permintaan labu lebih pada bulan 11, bulan 12 lah. Musim orang kahwin lah. Okey, kalau tuan-tuan nak berniaga labu ke apa ke, tolong dapatkan timing yang betul lah. Kalau contoh nak jual pada bulan 12, bulan 7 tu dah siap bertanam. Jangan bulan 8, bulan 10 baru tanam, orang dah habis kenduri baru nak keluar hasil. Okey. Seterusnya boleh tanam limau atau nenas sebagai intercrop. Okey. Sebagai tanaman selingan. Maksimumkan seberapa yang boleh. Okey. Lepas tu ada yang tanam dalam betik. Okey, betik dan durian ni adalah dua pasangan yang sangat sensitif. Okey, dua-dua memerlukan penjagaan yang sensitif, penjagaan yang betul, penjagaan yang rapi. Okey. Betik pun daya pulangan ni pun amat tinggi. Okey, seterusnya durian dan tebu. Ada yang tanam durian, lepas tu selingan dengan tebu dan pastikan arah penanaman pokok tebu tu tidak melindungi atau tidak menaung cahaya kepada pokok durian. Okey. Seterusnya, okey, untuk kawalan hakisan, standby untuk penanaman penutup bumi, meningkatkan kelembapan tanah, kawalan rumpai sebagai landscape ladang, sebagai sumber nutrien untuk tanaman. Contoh Mucuna bractita, Cowgrass dan Arancis pintoi. Ini gambar yang di sebelah ni adalah Arancis pintoi. Contoh tuan-tuan tanam pokok durian di kawasan depan rumah dalam 5-6 pokok. Saya rasa ia menjadi satu hiasan yang cantik untuk depan rumah lah. Okey, ini contoh. Okey, ini contoh. Okey, ini contoh pokok durian, lepas tu kita tanam Arancis pintoi sebagai cover crop lah. Kalau depan rumah tuan-tuan kalau tanam macam ni pun pokok durian pun dapat tumbuh cantik, kawasan rumah pun nampak cantik. Dan bagaimana nak dapat, sekarang pun dah ada jual online benih Mucuna, benih Arancis ni. Okey. Dan paling mudah untuk dapat benih adalah secara keratan lah. Okey. Yang ni pula dia tanam keledek sayur pada busuk dia. Okey. Selain mendapat mengawal kelembapan, keledek tu pun, pucuk keledek tu pun boleh dijual untuk sayur. Bukan keledek yang ubi. Kalau keledek yang ubi kan habis busuk yang kita buat ni, runtuh. Okey. Seterusnya Mucuna bractita. Okey, ini pun antara tanaman yang disyorkan untuk cover crop. Ada yang panggil sebagai kacang gila. Okey, dia memang gila pun. Okey, bukan gila apa.
kadar sulur dia, creepers dia boleh menjala sebanyak 5 inci satu malam. Dan kelebihan dia bila dia hidup pada kawasan ni, untuk kawalan rumpai dia dapat dominasi kawasan tersebut dan rumpai lain pun tak dapat nak tumbuh. Dan bila tengok kandungan organik pada uraian sisa mukuna ni pun sangat bagus untuk tanah. Dan daya dominasi dia pun kalau tuan-tuan lewat atau kita lewat dengan pokok-pokok durian kita pun habis. Okey. Alright. Seterusnya dah habis dari segi pengenalan, pembangunan, penyediaan kawasan dan penanaman. Kita pun dah sampai pada pukul 12.30. Okey, kita open untuk Encik Alim, kita bagi sesi soal jawab sehingga dalam 12.45 dan kita berhenti berehat. Okey, baiklah Tuan Ali. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya maklumkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan dah tulis soalan-soalan yang ingin dikemukakan. Jadi banyak juga soalannya, saya tengok sikit sebanyak Cik Ali dah jawab dah pun. Sebagai contoh tanaman selingan tadi kan. Cuma ada yang tanya, tanaman selingan ni tuan, boleh ke diselingkan dengan kelapa sawit? Okey, maknanya dalam kelapa sawit kita tanam durian sebagai selingan ke dalam durian kita tanam sebagai selingan? Okey, macam inilah. Itulah tu. Sebab dua-dua pokok adalah dua pokok yang pokok kategori pokok saka yang besar lah. Okey, kalau nak tanam sebagai selingan kurang sesuai. Okey, kalau dalam sawit nak tanam durian risiko pokok rosak pun satu, lepas tu perebutan cahaya pun akan menggugat pembesaran pokok durian juga. Okey, kalau nak tanam juga dalam kawasan durian, pastikan ada radius yang samalah. Mungkin jarak sawit 30 kali 30 juga. Mungkin boleh ganti 1-2 poin untuk tanamkan dengan durian. Baik. Okey, seterusnya kos seekar. Berbaloi ke tanam seekar ataupun boleh buat terus 4 ekar? Saya tengok tadi ada juga yang kata dia nak buat terus 4 ekar. Macam mana, apa? Okey, macam ni. Untuk tanam durian, bukan dikira pada keluasan, tetapi bergantung kepada modal kita lah. Untuk 1 ekar pun kita boleh dapat dirian pokok dalam 30 pokok sekali dengan infra kolamnya. Dan kos keseluruhan daripada pembangunan sampai pokok berbuah, sampai pokok matang hampir ke RM3,000 sepokok. Okey. Dari segi kuantiti penghasilan hasil pun bukan diukur dari segi berapa banyak kita tanam, tetapi berapa profesional dan berapa benda kita panggil berapa fokus yang kita boleh tanam. Tanam 20 pokok pun kalau sekadar untuk di belakang rumah pun kalau buat secara profesional boleh mendatangkan hasil yang baik juga. Okey tuan, seterusnya tuan. Soalannya adalah reka bentuk penanaman yang sesuai. Adakah petak secara petak ataupun 3 segi lebih baik? Okey, kalau reka bentuk yang terbaik untuk durian 4 segi lah. Okey. Amir, mana Amir? 4 segi, sebab semakin luas dia punya tu, semakin luas radius akar dan kanopi boleh berkembang. Okey, baik. Seterusnya, ada juga yang tanya tadi, saya percaya yang Encik Ali dah tegangkan dah tentang perkara ni. Tapi mungkin ada lagi yang ingin tahu tentang fungsi busut ni tadi. Okey, fungsi busut kita akan sentuh pada petang karang iaitu dalam saliran, sebab tu salah satu topik penting jugalah saya akan masukkan. Kemudian ada yang tanya ni di atas ni, prospek durian. Sama ada durian musangking ataupun durian duri hitam yang paling sesuai untuk beliau tanam. Okey, dua-dua variety pun antara variety yang berpotensi jugalah untuk ditanam. Okey, musangking pun boleh, oci pun boleh. Bergantung kepada keadaan semasa dan sebenarnya marketing sebenarnya untuk pelaburan pun pelabur pun kena fikir juga di mana nak dipasarkan dan sejauh mana potensi boleh pergi. Okey. Sekarang kalau boleh tengok pun permintaan untuk oci pun semakin tinggi juga dengan warna yang cantik.
berupa bentuk buah yang cantik, buah yang banyak pun antara penyumbang dan antara faktor yang boleh difikirkan lah untuk pemilihan variety. Kalau contohlah kawasan setempat tu orang contoh nak makan durian variety yang tertentu, mungkin dia pun boleh fikirkan adakah dia praktikal untuk dia mengusahakan atau memilih variety tersebut. Okey, kalau macam tu ada juga soalan tadi, macam mana nak mengenali anak pokok tu variety dia? Jenis-jenis variety yang anak pokok ni. Okey, asas untuk musangking atau apa-apa pokok untuk kita cam, kita boleh tengok daun ketujuh daripada pucuk daun ketujuh. Kalau untuk musangking senang saja. Di tepi daun dia berombak. Okey, lepas tu di hujung daun dia ada seperti cangkuk. Cangkuk macam paruh burung tu lah. Dan kalau oci, daun dia lebih kepada hampir bulat. Okey, dia bulat lonjong dan di tepi daun dia kita boleh rasa dengan jari seperti ada cangkuk. Bila kita tarik tangan kita, dia bercangkuk. Baik, seterusnya ada penanam dia kata dia telah menanam apa durian ni. Ada tak perkhidmatan daripada pihak pertanian untuk kaedah cantuman ataupun pemangkasan ke yang pihak Jabatan Pertanian tawarkan? Okey, bagi contoh macam sebelum macam tu, sebagai perkhidmatan teknikal, macam tuan-tuan daripada contoh pelabur daripada kebun, untuk dapat khidmat nasihat boleh rujuk ke Jabatan Pertanian daerah setempat tuan-tuan. Okey. Sebab Lain, ada lagi nak terus respon ke Cik Lee? okey. Mana kena rujuk daerah setempat lah. Baik. Okey, tadi berbalik kepada dahan jantan ataupun betina tadi. Okay, dahan jantan ataupun betina tadi, Tuan Ali macam mana nak bezakan? Saya nampak tadi Tuan Ali tunjukkan gambar tu. Mungkin boleh tunjukkan lagi sekali, ada yang tak faham lagi mungkin. Okey, untuk cantasan, pokok durian kita showkan dahan yang melempai. Okey, sebab tumpuan buah lebih kepada dahan yang melempai. Kalau cabang V, okey, kalau cabang V, yang V tu kemungkinan besar dia akan jadi satu batang pokok yang baru dan risiko untuk sekah akan patah dan kadar penghasilan buah pada batang yang menegak macam tu sangat kurang. Kalau yang melampai begini kan? Yang melampai tu yang katalah. Kalau kita Google pun gambar pokok durian pun kita boleh tengok, sebab kebanyakan variety durian di Malaysia banyak yang tumpu pada zon yang melampai. Boleh, kalau contoh kita Google gambar pokok durian dah berbuah, kita boleh tengok dalam gambar tersebut kawasan mana yang buah tu paling banyak keluar. Ya, kalau antara kopi ada antara durian dengan durian 30, katalah di teres tu kita tanam 30-30, di tengah-tengah boleh saya tanam kopi tak? Pokok kopi. Okey. Kopi, selingan pokok kopi. Okey. Antara soalan yang baguslah. Di tengah pokok durian boleh tanam kopi ke tidak? Okey, macam ni. Pokok durian kita makan isi, okey, kopi kita makan biji. Okey, maknanya bila kita membaja durian, mengikut kaedah baja durian kita nak baja nak bagi biji kita keset atau kecil. Okey, impact dia pada biji kopi kita pun kecil. Dan jika tuan menggunakan baju yang digunakan untuk kopi kepada pokok durian, biji durian tuan juga akan besar sebab durian kita makan isi, kopi kita makan biji. So untuk pengesyuran bagi tanaman kopi di dalam pokok durian tidak disyurkan, dan jika nak tanam juga mungkin di pinggir sempadan atau berlainan lot. Okey, kawasan bendang atau sawah di tepi jalan sesuai ke tidak tanam? Okey, jawapannya bergantung kepada reka bentuk penanaman. Sebab kebanyakan kawasan sawah adalah kawasan rendah, sistem saliran dan reka bentuk penanaman memainkan aspek yang penting untuk kelangsungan pokok supaya dapat hidup lama dan tidak diserang oleh penyakit akar lah. Okey, dia umpama kalau kita buat rumah di kawasan bendang atau kawasan padi, di kawasan yang tanah rata tu, apa yang perlu kita buat?
mungkin kita akan tambak tanah bagi tinggi supaya paras air di rumah kita pun dapat direndahkan. Sama juga dengan konsep pokok durian. Okey, macam saya ada kawasan kebun memang dah tanam durian kampung campur tanaman buah lain macam lansat. Jika saya nak tanam MK, okey, kena clear ke tanaman durian kampung yang lama? Okey, dia dah ada kebun durian kampung campur tanam lain seperti lansat. Jika nak tanam MK, kena clear ke tanaman durian kampung? Okey, untuk soalan Mr. Winston Lawrence, okey, dia ada kebun durian kampung nak tanam musangking. Dia kena clear ke pokok kampung yang lama? Okey. Untuk di sini bagi saya mana kawasan yang belum bertanam boleh ditanam dengan musangking, dan jika pokok kampung tu ada nak digantikan dengan musangking, mungkin Mr. Winston boleh pertimbangkan untuk cantuman dewasa, dan pastikan juga harga semasa durian kampung di situ. Kalau harga semakin tinggi, okey, boleh pertimbangkan dari segi sudut ekonomik. Okey. Alright. Kalau tengok kat sini dia ada tanya, kalau nak buat busut kita guna sampah sarap dari tumbuhan pokok sekeliling ke? Macam tu. Okey, untuk buat busut, kita tak gunakan sampah daripada contohnya sisa ladang seperti kayu, benda semua dalam kita punya busut. Tidak. Kita akan gunakan tanah di bahagian atas dalam 1 ke 2 kaki dan kita gaulkan dengan organik dan digaulkan dengan pasir. Jangan tambun sisa ladang seperti kayu ke apa ke, sebab dia akan mengundangkan anai-anai, dan keduanya apabila ia mereput akan berlaku orang panggil apa? Mendapan pada tanah dan risiko untuk busut terjejas dan pokok terjejas pun amat tinggi. Okey, alright. Satu lagi mungkin soalan sekejap ya. Saya dah jumpa balik dah tadi 40 kali 40 tu. Okey, kalau tanam 40 kali 40, cara per-4 segi, okey. 40 kali 40 cara 4 segi, lepas tu tengah-tengah 4 pokok durian tu nak tanam cempedak, nangka J33, petai, mangga, amboi. Semua dia nak tanam tengah-tengah tu. Sesuai ataupun tidak Cik Ali? Soalan yang terakhir mungkin sebelum kita berehat pada tengah hari ni. Okey, kalau macam ni saya faham, ada pekebun dia nak tanam dalam tu ada durian, ada cempedak, ada petai, ada nangka, semua dia jadi macam satu kebun tradisi yang ada macam-macam lah. Boleh ditanam, tapi kalau nak tanam saya mengesyorkan untuk menanam secara by plot, jangan campur di dalam tu. Sebab kalau nak tanam juga antara pokok tidak sesuai, sebab pertama berlaku orang panggil apa? Pencahayaan lah dapat tak sempurna. Okey. Kalau untuk selingan, kalau nak asing memang kena asing betul-betul lah. Sebab pokok tu sama-sama pokok kanopi, pokok saka yang besar dan saling bersaing. Dan kalau nak tanam juga disyorkan tanam di lot yang berasingan atau di blok yang berasingan. Hanya satu soalan boleh? Satu soalan. Satu lagi, boleh. Satu lagi. Okey. Saya nak tanya pasal macam mana kita tulis kadar kelembapan tanah. Maknanya hari ni perlu menyiram lagi tak nak fokus lah terutamanya. Tak nak fokus ke tanah. Kadang-kadang tu kita tengok tanahnya lembab. Tengok pun 3 hari kemudian kan. Jadi saya nak tahu macam mana kita nak test kadar. Okey, bagaimana kita nak tahu lepas kali kita menyiram dan kadar kelembapan tanah kita sesuai ke tidak dengan penyiraman macam tu? Okey, senang je. Setiap kali selepas menyiram, okey, kalau contoh kalau kita nak spot setiap kali kita menyiram, kita korek sikit dalam 3 ke 4 inci, kita boleh tengok berapa dalam tanah yang basah. Minimum untuk penyiraman tanah yang basah paling kurang kena ada 3 inci tanah yang telah basah. Kalau kita korek tak sampai setengah inci pun, maknanya air tak masuk cukup ke dalam tanah dan untuk ke pokok, dan kedua struktur tanah terlampau padat. Okey. So Cik Ali. Ya. Kadar pH tanah. Adakah semua tanah di Malaysia ni sesuai tanam durian ataupun certain kawasan di Malaysia memang tak boleh tanam durian? Okey, boleh kata daripada Perlis bawa ke Sabah,
Okey, boleh kata kebanyakan kawasan sesuai ditanam durian dan ada juga perlu olahan ladang yang semasa lah. Kalau contoh kawasan tu kawasan berasid tinggi atau asid sulfat ke apa ke, okey, ada yang tidak boleh kita tanam lah melalui kecuali ada olahan ladang. Contoh sistem penanaman secara busut, sistem betul kena baiki struktur tanah tersebut, terlampau banyak olahan yang perlu dibuat lah. Okey. Kebun saya ditinggali banjir tahun lepas dalam 8 kaki. Boleh ke saya tanam durian buat sistem busut? Okey. Dia banjir kena tengok. Kalau kawasan tu berisiko banjir, kalau tiap-tiap tahun, okey. Dia akan berisiko juga untuk pokok. Kalau setakat air lalu saja tak apa. Sebab ada juga kebun yang tak banjir, tiba-tiba banjir, sekali banjir bukannya pokok mati akibat banjir. Semua pokok tumbang patah lah. Kesan lepas tu baru nampak dalam 1 bulan mana yang masih hidup, dia dah start menguning balik. Kalau nak buat juga, kalau kebun tu 8 kaki untuk buat sistem busut juga, dia sedikit berisiko lah. Mungkin busut tu kena lagi besar lah. Okey, saya faham. Ini pertanyaan daripada Mas Rina. Kalau nak buat rumah di kawasan macam tu pun, kita pun kena fikir bagaimana nak buat rumah agak. Okey, so Cik Alim rasa kita berhenti sini dahulu sebab petang kita nak sambung ada lagi dalam 4 modul lah. Betul. Baiklah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Encik Ali kita. Satu tepukan tuan-tuan dan puan-puan.